Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? How's everybody doing? How are you doing, guys? Okey, dalam video kita kali ini kita nak belajar tentang dokumen hak milik. Okey, tuan-tuan dan puan, kita belajar tentang, yelah, kalau ikutkan sebelum kita belajar ni kita sebut semua dokumen hak milik tu sebagai geran. Kan? Kita sebut sebagai geran. Kalau ikutkan nanti di antara video yang saya kongsikan ni kita akan belajar tentang geran merupakan salah satu jenis dokumen hak milik. Jadi dalam hartanah ni, kalau itu dokumen nak menunjukkan itu pemilikan satu rumah kita, kalau ikut asas ni orang semua sebut geran tu okey, tak ada masalah pun. Tapi sebenarnya kalau bila kita dah belajar tu, rupanya kita dah faham. Geran tu merupakan salah satu jenis saja dalam dokumen hak milik. Jadi sesuai sekarang kita sebutkan apa itu dokumen hak milik, apa kandungan dalam dokumen hak milik. Okey. So dengan itu, okey, kita tengok sekarang. Okey, di dalam dokumen hak milik tuan-tuan puan, apabila kita memegang satu dokumen hak milik, saya akan kongsikan sekarang ni secara turutan daripada atas sekali apa yang dia akan terangkan. Okey, atas sekali biasanya dia akan mulakan jenis pegangan. Jenis pegangan sama ada ia adalah satu status sama ada leasehold ataupun freehold. Dekat situ pun kita boleh baca dah. Kalau freehold biasanya dia sebut macam ni. Dia sebut sebagai pegangan bebas. Dalam dokumen hak milik tu dia akan cari perkataan ni pegangan bebas. Tapi kalau dia leasehold maka dia akan sebut pajakan selama 99 tahun berakhir pada berapa hari bulan. So dia akan sebut gitulah. So asasnya kita bezakan dekat situ dua tu. Yang ni kalau nak cari jenis pegangan dalam dokumen hak milik tu. So atas tu biasanya dalam bahagian muka surat pertama dalam kita punya dokumen hak milik, atas tu dia akan nyatakanlah kegunaan tanah, nombor lot, daerah, sebagainya kan. Ni sikit sebanyak kita akan terangkan dalam kita punya video ini. Okay, yang kedua, kegunaan tanah. Okay, untuk pengetahuan tuan-tuan perempuan semua, tanah di Malaysia ini kita ada 3 jenis kegunaan saja. Sama ada kegunaan tanah itu jenis pertanian atau jenis bangunan atau industri. Penting kegunaan tanah ni kita panggil sebagai land use. Okey, kalau ianya pertanian, maka kalau ianya pertanian, maka jelas apa yang perlu yang boleh dilakukan di atasnya adalah yang bersifat pertanian sahaja. Jadi kalau nak buat rumah boleh ke? Boleh, tapi dia ada syarat yang dibenarkan. Kalau pertanian, tak silap saya, kalau 1 ekar hanya dibenarkan untuk membina satu rumah sahaja. Kalau bina lebih daripada itu dia jadi salah. Kerana apa? Ini termaktub dalam kanun tanah negara. Okey. So yang kedua bangunan. Bangunan ni barulah daripada kegunaan tanah bangunan. Kemudian di bawah tu barulah dia ada syarat nyata. Bangunan apa? Rumah teres 2 tingkat ke, rumah banglo ke, sebagainya. Okey. Itu dalam kegunaan tanah. Okey. Ada setengah dokumen hak milik tuan-tuan puan dia ada reserve. Reserve ni macam-macam. Okey. Reserve antara yang famousnya iaitu reserve Melayu. Jadi ini menunjukkan yang mana dokumen hak milik tersebut, tanah tersebut telah diwartakan sebagai reserve Melayu. Jadi kalau pindah milik nak dilakukan mesti mengikut syarat-syarat pindah milik reserve Melayu. Di antara syarat-syaratnya, apabila nak buat pindah milik, borang 14A itu mesti ditandatangan di hadapan pejabat tanah. Maknanya pembeli dan juga penjual keduanya mesti hadir dan tanda tangan di hadapan ADO, maksudnya di pejabat tanah. Okey, itu dalam reserve. Okey, syarat-syarat nyata. Okey, syarat tu dia pun nyatakan dekat situ. Contohnya, tuan-tuan perempuan perasan tak bila kita balik kampung tu kan? Bila kita balik kampung, kita lalu satu jalan tu ada pokok getah aja semua kan. Pokok getah, dia jarang sekali. Kita tak pernah tengok lagi. Getah, sawit, mangga, getah, lepas tu nenas tak ada. Dia mesti selari je semua. Kerana apa? Kerana syarat nyatanya adalah, okey, kegunaan tanahnya pertanian, syarat nyatanya adalah tanaman getah saja. Sebab tu dia kena selari kat situ. Alright? So, dalam syarat nyata akan nyatakan, kalau daripada land use-nya bangunan, kalau dia nak buat rumah boleh. Maka rumah apa yang syarat nyata dibenarkan dekat situ. Kalau dia teres 2 tingkat, teres 2 tingkat lah. Kalau dia banglo, semi-D dan sebagainya. Okey, sekatan kepentingan. Sekatan kepentingan ni biasa berlaku dalam status tanah leasehold. Okey, tapi jangan terkejut, kadang-kadang freehold pun ada juga sekatan kepentingan. Maksudnya interest, restriction in interest. Apabila nak buat pindah milik, apabila nak buat apabila nak cagarkan. Okey, dia tulis ayat dia begini, tanah ini tidak boleh dipindah milik atau dicagarkan melainkan dengan kebenaran pihak berkuasa negeri. Maksudnya apa? Kalau apa-apa aktiviti, apa-apa urusan nak buat
kepada hartanah tersebut mesti dengan kebenaran pihak berkuasa negeri. Dalam ini dia refer kepada pejabat tanah di mana dokumen hak milik tersebut berada. So kalau dalam status hartanah tu leasehold biasanya ada perkataan ini. Kadang-kadang freehold ada juga tapi jarang sekali. Tapi biasanya ada iaitu leasehold. Why? Kerana leasehold ni menunjukkan pemilikan sebenarnya adalah pejabat tanah, adalah pihak berkuasa negeri memiliki tanah tersebut. Kita sebagai pemilik tanah ini sebagai pemajak. Kita pajak dengan pihak berkuasa negeri, kita pajak dengan negeri selama 99 tahun. Okey. Pajak ni apa? Pajak ni di atas sikit daripada sewa. Kalau sewa 3 tahun ke bawah, kalau atas daripada 3 tahun kita sebut sebagai pajak. Jadi kita sedang pajak dengan negeri, dengan pihak berkuasa negeri selama 99 tahun. Okey. Jadi bila kita nak buat pindah milik, bila kita nak cagarkan kepada bank, kita mesti minta izin dahulu. Kalau dalam proses pindah milik tu dinamakan sebagai proses permohonan konsen. Zan, dah dapat kebenaran tu baru kita boleh teruskan proses untuk pindah milik, cagaran dan sebagainya. Okey, kemudian dekat bahagian muka surat kedua ada rekod pemilikan. Ada namanya lah. Contohnya Erman bin Taib 1/1 bahagian. Maksudnya keseluruhan tanah tu miliknya saya yang punya. Kalau saya dengan isteri dia jadi Erman bin Taib Rosmarini binti Awang 1/2 1/2. Maksudnya tanah tu daripada satu bahagian ada separuh saya punya, separuh lagi isteri saya punya. Okey, dia biasanya yang banyak pecahan-pecahan ni yang kalau kita tengokkan dalam isu tanah. Kan ada tu 1/14, 1/60. Itu dia jadi pecah-pecah lah bahagian kepada bahagian-bahagian lebih kecil. Kemudian ada rekod urusan. Bawah tu kalau ada lah gadaian, caveat. Gadaian ni biasanya dengan bank. Okey, kita menggadaikan hartanah kita kerana apa? Kita menggadai, menjamin, membayar balik wang pokok. Kalau tuan-tuan puan-puan perasan, dalam dokumen hak milik kita ada tulis ayat tu. Gadaian menjamin wang pokok kepada CIMB Bank. Maksudnya kita bawa dokumen hak milik tu bagi dekat bank untuk dia bagi pinjaman dekat kita. Kenapa bank jadi berani bagi pinjaman dekat kita? Kerana kita ada buat gadaian dengan dia. Memberikan hak kepada bank untuk ambil tindakan melelong harta kita sekiranya kita tidak mampu membayar hartanah tersebut. Tidak mampu membayar angsuran bulanan kita. Dan terakhir sekali dalam muka surat 3 akan jelas menyatakan pelan dan lakaran tanah kita. Saiz, ukuran dia lah daripada panjangnya, lebarnya, bagaimana rupa struktur tanah tersebut akan dinyatakan dalam muka surat ketiga. Begitulah tuan-tuan dan puan sedikit asas dalam memahami apa itu dokumen hak milik. Okey, so dengan itu tuan-tuan dan puan, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.